Shalom semua. Wah, hari ini sudah masuk tanggal 2 Disember. Sungguh tidak berasa tahun 2020 berlalu dengan cepatnya. Dan saya pasti Anda semua tidak sabar untuk menunggu hari Natal tiba, kan? Haha, saya pun tidak sabar. Terima kasih kerana telah meluangkan masa Anda untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dan tajuk firman Tuhan yang Pastor Chris ingin sampaikan kepada kita adalah fahamikan dan ucapkanlah firman. Fahamikan dan ucapkanlah firman. Haleluya. Mari kita merujuk ayat pembukaan dari kitab Hosea 4 ayat 6 yang berkata, "Umatku binasa kerana kurang pengetahuan." Sekali lagi, umatku binasa kerana kurang pengetahuan. Saudara-saudari sekalian, ada orang Kristian yang memperlihatkan antitesis terhadap iman mereka dan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Misalnya, mereka mungkin percaya bahawa sebagai orang Kristian, mereka tidak seharusnya ditindas oleh syaitan. Namun sebaliknya, mereka mengalami penindasan dari serangan dan manipulasi syaitan. Mereka percaya bahawa mereka tidak sepatutnya jatuh sakit atau mengalami kelemahan di tubuh mereka. Tetapi mereka mendapati diri mereka sukar untuk hidup sehat. Ada sesuatu yang tidak kena. Saudara sekalian, terdapat dua perkara penting yang perlu dikaji dalam menangani ketidakkonsistenan seperti itu. Yang pertama adalah pemahaman yang tepat mengenai firman. Haleluya. Dalam Matius 13, Yesus menekankan kepentingan untuk memahami ketika dia mengajar suatu perumpamaan tentang penabur, yaitu dari Matius 13 ayat 3 hingga 9. Dalam tafsirannya mengenai perumpamaan itu, dia menjelaskan bahawa benih yang jatuh di tepi jalan mewakili orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak memahaminya. Dan disebabkan oleh kekurangan pemahaman mereka, syaitan terus datang lalu merampas firman dari hati mereka. Matius 13 ayat 19. Pemahaman yang tepat tentang firman sangatlah penting. Apabila kamu memahami firman, kamu boleh menggunakannya dengan betul untuk membuahkan hasil bagi kamu. Amin. Amsal 4 ayat 7 mengatakan, "Dengan segala sesuatu yang engkau miliki, perolehlah pengertian." Haleluya. Perkara yang kedua adalah komunikasi kamu, yaitu kata-kata yang kamu ucapkan. Sekiranya kata-kata kamu tidak konsisten dengan firman Tuhan, maka kehidupanmu yang merupakan manifestasi luaran dari kata-katamu juga akan menjadi tidak konsisten. Daud berkata dalam Mazmur 45 ayat 1, "Lidahku seperti pena seorang penulis yang mahir." Lidahmu adalah pen yang menulis firman Tuhan di dalam hatimu, dan dari kelimpahan hatimu mulutmu berbicara. Puji Tuhan. Hendaklah kamu sentiasa belajar dan mendengarkan firman. Penuhilah fikiranmu dan rohmu dengan firman, dan kemudian bercakaplah dengan sewajarnya. Haleluya. Kehidupanmu akan memperlihatkan firman. Puji Tuhan.
Saudara-saudari sekalian, mari kita sama-sama membuat pengakuan ini. Aku dibolehkan untuk memahami firman dan rahasia-rahasia kerajaan. Bahkan sekarang, firman Tuhan bekerja dengan efektif di dalam diriku, menghasilkan apa yang Ia katakan. Aku bekerja dalam kemuliaan dan kecemerlangan, memperlihatkan rahmat Tuhan di duniaku dengan kemenangan, kejayaan, dan kemajuan. Haleluya. Mari kita sama-sama membuat renungan tambahan dari Yosua 1 ayat 8, Markus 11 ayat 23, Kisah Para Rasul 20 ayat 32, dan Efesus 1 ayat 17 hingga 18. Saudara-saudari sekalian, adalah sangat penting untuk kamu memahami firman dan menggunakannya dengan betul untuk membuahkan hasil bagi kamu. Apabila kamu memahami firman, secara tidak langsung ia akan mempengaruhi cara pertuturanmu, di mana kamu akan bercakap dengan sewajarnya, seiring dan konsisten dengan firman Tuhan. Haleluya. Beritakanlah Injil ini kepada kawan-kawan, keluarga mara, jiran-jiran tetangga, dan sesiapa sahaja dengan menekan butang like, share, dan subscribe di YouTube channel Rhapsody Reality Malaysia. Jumpa lagi esok. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah. Sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.